Salam sejahtera dan salam hormat anda bersama saya Nik Senyambar dalam Awani Sarawak. Kita mulakan dengan tumpuan untuk malam ini. Dua kematian, 111 kes positif baru di Sarawak. Karim tawar diri terima suntikan vaksin COVID-19. Juga resepi kuih bakul Nur Asma. Dua kes kematian baru dilaporkan pada hari ini melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu, menjadikan jumlah keseluruhan kepada 55 kes. Laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan, kes kematian ke-54 merupakan kes ke-2,904 melibatkan seorang wanita tempatan berumur 66 tahun yang telah dimasukkan ke Hospital Sibu pada 30 Januari 2021. Manakala kes kematian ke-55 merupakan kes ke-3080 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 54 tahun yang telah dimasukkan ke hospital sama pada 21 Februari 2021. Kedua-dua kes mempunyai komorbid penyakit darah tinggi dan kencing manis. Selain itu, 111 kes positif baru dilaporkan pada Selasa. Sibu kekal penyumbang kes positif tertinggi iaitu 54 kes. Kluster Pasai di Sibu tidak merekodkan penambahan kes dan kekal 2,363 kes setakat hari ini. Manakala 15 kluster masih aktif di Sarawak. Penularan mendadak kluster Pasai di Rumah Panjang Pasai Siong Sibu adalah disebabkan keadaan dan budaya di sesuatu rumah panjang. Keramahan dan gaya hidup di rumah panjang dilihat menjadi faktor kepada penularan wabak itu dengan cepat dan luas. Dan sudah pasti ia termasuk kegagalan menerapkan SOP keselamatan COVID-19. Every longhouse is to be considered one single house with many bilik or many pintu. And the way of life in the longhouse, especially at night or during the weekends, the longhouse residents or longhouse folks will tend to sitting together at the right, chit-chatting and interacting with each other. And a lot of longhouses, they are actually relatives living together in the same longhouse. And we know that in Sarawak, we are very friendly. We like to interact. We are very sociable. So the kind of the communal spirit and communal lifestyle had contributed to that largely. Tambah Dr. Oi, hampir 50% kes positif di Sarawak kini melibatkan kluster Pasai. Sehubungan itu, satu kajian terperinci perlu dilakukan bagi meneliti, memahami dan mencari penyelesaian sekiranya kejadian sama berlaku di rumah panjang atau kawasan pedalaman lain. Pasai Siong cluster would not be the last. Certainly it will be the first, but I'm very sure it will not be the last. It will keep on. There are more cases, similar cluster will occur. What we need to do is to have a proper research into this and understand the whole development of this particular cluster so that we can learn and so that we know that next time if a longhouse is exposed, how do we deal with it effectively so that we don't allow it to become so big. Beliau berkata demikian ketika menjadi panel perbincangan mengenai pendekatan sambutan Tahun Baru Cina dan penularan COVID-19 di Sibu yang dianjurkan Majlis Perbandaran Sibu secara maya pada Selasa. Selain itu, Dr. Oi turut menyifatkan COVID-19 bukan hanya masalah kesihatan yang serius tetapi penyakit berjangkit yang memberi kesan kepada ekonomi dan sosial negara. Bagi menangani kesan itu, beliau berpendapat saringan menyeluruh seperti negara China dilakukan walaupun ia melibatkan kos dan logistik yang tinggi. One of the way to do it is that I can see some of the questions talk about try to follow China to do the whole city screening. This is a good approach, but the question is that there's involved a lot of huge cost, logistic capacities, logistic capability and capacities. Dalam masa yang sama, Dr. Oi mahu orang ramai tidak memandang remeh pemakaian peralatan pelindung peribadi kerana ia sememangnya terbukti dapat mengekang penularan COVID-19. Seterusnya, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah menawarkan diri untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Malah katanya cadangan memberi laluan kepada wakil rakyat untuk menerima suntikan itu juga satu cadangan yang baik. It is a good suggestion, I would say, and it would be good to
put them to vaccinate the wakil rakyat, because they are the one who is always meeting the people. If they can be vaccinated first, that would be very, very much appreciated. But I hope the opposition will not capitalize on it. They will start saying that ini wakil rakyat, dia takut mati. Sementara itu, Karim yang juga naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB tidak mahu parti politik dari luar Sarawak bertanding pada pilihan raya negeri akan datang. Katanya parti dari Semenanjung seharusnya lebih fokus pada negeri lain dan tidak perlu bertanding di Sarawak. Kita hanya menghadkan perimeter kita di negeri Sarawak saja. Kita tidak berniat untuk bertanding di Semenanjung, bertanding di Sabah. Seperti yang saya katakan itu, saya percaya kita akan hanya menjaga negeri Sarawak saja. Kalau dapat parti-parti yang bukan tumbuh berasal dari Sarawak, sama ada yang bersama kita ataupun bukan bersama kita, tak perlulah masuk ke Sarawak. Let the Sarawak-based party look after Sarawak. Yeah. Pakar Kesihatan Awam UNIMAS Profesor Datu Dr. Andrew Kiu dan Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim dilantik menganggotai Ahli Jawatan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021. Mereka antara 19 nama yang diperkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri, bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria diumum sebagai pengerusi jawatan kuasa itu. Selain Arifin, turut dilantik ialah bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsudin Osman, bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Mai dan bekas Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin. Bekas Ketua Pengarah Kesihatan Profesor Tan Sri Dr. Muhammad Taha Arif turut dilantik ke dalam jawatan kuasa, selain pakar bedah jantung Tan Sri Dr. Yahya Awang. Turut dilantik ialah Mufti Perlis, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Ahli-ahli parlimen daripada kerajaan dan pembangkang turut dilantik menganggotai jawatan kuasa itu, termasuklah Ahli Parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar, Ahli Parlimen Pasir Putih Dr. Nik Muhammad Zahawi Saleh, Ahli Parlimen Beaufort Datuk Azizah Muhammad Dun, Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, Ahli Parlimen Seremban Anthony Lok Seo Fook, Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam apa jua pembangunan yang dilaksanakan kerajaan negeri, hak rakyat tetap terpelihara. Ini termasuk membayar pampasan yang setimpal kepada pemilik tanah yang dibangunkan. Semua itu jaminan timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan ketika menjelaskan isu berkaitan. Ianya dibuat mengikut kadar semasa. Ianya bukan dibuat secara sembarangan. Ianya pasal mengikuti kaedah-kaedah untuk kita memastikan bahawa nilai yang sepatutnya diberi adalah berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang ini. Tambahnya lagi, kaedah penilaian mengikut kadar semasa itu adalah untuk menyeragamkan pembayaran pampasan kepada semua pemilik tanah. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek pampasan tanah kepada 47 pemilik tanah bagi projek cadangan pembinaan jalan baru dari Punang ke Kampung Sungai Bangat dan jalan baru Kampung Seberang Kedai Lawas. Seterusnya, bagi mengukuhkan budaya membaca di kalangan masyarakat, Pustaka Negeri Sarawak memperkenalkan Book Bear Services. Perkhidmatan menghantar buku ke rumah peminjam dilakukan dengan mematuhi SOP COVID-19. Peminjam boleh melayari pilihan buku menerusi aplikasi Angka.sa2, Google Play Store atau App Store. Kita boleh cari maklumat ataupun buku yang kita nak pinjam melalui atas talian. Itulah satu keberuntungannya lah. Dan daripada tersebut, kita telah mendapat apa yang kita mahu, penggunalah. Dan mereka boleh order apa yang mereka nak. So dari situ kita menggunakan perkhidmatan menghantar bahan yang dipesan kepada pengguna. Kerana we work with a company lah.
Jelas arpah perkhidmatan ini adalah percuma. Selain sebagai sumber rujukan, hasil kajian juga boleh diakses. Sementara itu, bagi pelajar luar bandar, mereka boleh mendapatkan akses internet di mana-mana pusat komuniti digital disediakan. The digital community centres. Tempat tersebut telah dilengkapkan dengan berbagai peralatan, ya. Boleh digunakan dan konektiviti pun memang bagus jugalah. Kebanyakannya memang baguslah. Ya, jadi di situ student-student yang nak belajar, for example, boleh bawa dia punya gadget pergi ke situ dan belajar. Sebab connectivity is good. That is very important lah, connectivity. And then at the same time, we also, Pustaka also ada mencipta Pustaka in the Box. Okay? So dari situ, Pustaka in the Box ni, walaupun tak ada connectivity itu orang, dia you can use it setempat lah. Beliau berkata demikian selepas melakukan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa pada Selasa. Untuk maklumat, terdapat 42 pusat komuniti digital didirikan di seluruh negeri dengan Pustaka Negeri Sarawak sebagai koordinator utama. Sarawak akan mempercepatkan penyampaian projek elektrik luar bandar bagi memastikan bekalan elektrik diterima di seluruh negeri itu menjelang 2025. Menerusi skim elektrifikasi luar bandar RES pada tahun lalu, capaian elektrik di luar bandar termasuk lebih 6,000 isi rumah mencecah 95% dan dijangka meningkat 2% bulan depan. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Stephen Rundi Utom berkata, secara keseluruhan di bahagian Seri Aman, capaian elektrik pada tahap 94.7%. Malah hujung tahun ini 16 kampung di daerah Lubuk Antu yang terdiri daripada 1,040 penduduk akan menerima manfaat bekalan elektrik 24 jam. Selain limau mandarin dan yisang, kuih bakul juga antara menu wajib ketika Tahun Baru Cina. Tidak lengkap rasanya jika hidangan tradisi masyarakat Tionghoa itu tidak disajikan terutama pada hari pertama perayaan. Lazimnya kuih ini dihasilkan oleh masyarakat Cina, tetapi tidak menjadi penghalang bagi Nur Asmah Muhammad Mokhtar untuk menghasilkan hidangan itu mengikut acuannya sendiri. Ya, secara kebetulannya kawan kami juga, aunty yang regular customer kami, nya adalah pembeli kuih bulan. Jadi bila ni nangga kuih bulan kami bagus, nya madah kena si mula kuih bakul, katanya. Kami madah ambil si pandai. Jadi nya aja macam tu macamnya, and then nya madah pantang larang lah yang boleh si boleh. Sebenarnya pantang larangnya si lah gini-gini. Cumanya bagi kami kalau boleh kita ikut sebab pantang larang setidaknya untuk mengajar kita disiplin. Si boleh bising, barang mesti mau bersih, macamnya apa? Nur Asmah yang memiliki syarikat membuat roti dan kuih pastinya tidak menang tangan setiap kali perayaan Tahun Baru Cina. Ini kerana dia menerima tempahan kuih bakul yang tinggi selepas 6 tahun berjinak dengan pembuatan kuih tersebut walaupun ketika pandemik COVID-19. Tidak hanya dengan itu, dia sendiri akan mengajar masyarakat Melayu cara untuk menghasilkan kuih bakul mengikut selera masing-masing. Kami sebenarnya bila kami jual kuih tu, terutamanya dengan kaum Melayu kita, setidaknya orang si bapa pandai gelap makan kuih tu. Jadi kami akan educate dan orang jawab macam ni, kaedah penyimpanan, macam ni nak motong menggunakan benang. Kepelbagaian bangsa dan budaya di Sarawak harus dimanfaatkan dengan mendalami makanan daripada masyarakat lain. Secara tidak langsung ia mewujudkan semangat perpaduan menerusi makanan. Memang kami pun niat nawaitu kami pun memang untuk ajak kawan-kawan enjoy makan kuih bakul tu sama-sama kita, sebab kita jarang dapat kuih tu, and then kuih tu pun pelopornya kaum Melayu, kaum Cina. Jadi kami mula tu pun sebenarnya sekadar nak berkongsi macam ni kita dapat enjoy rasa tu tanpa rasa was-was Siapa sangka makanan menjadi agensi perpaduan. Itulah kelebihan kuih bakul yang lazim dinikmati ketika musim perayaan Tahun Baru Cina. Nampak biasa tetapi hanya dengan memahami kuih-muih dari kaum lain sudah mampu menjulang keharmonian khususnya dalam masyarakat majmuk di Sarawak. Kita semua seperti satu keluarga yang besar, bak seikat sirih, serumpun bak serai. Sekian laporan Hafizul Hamid bersama jurukamera Muhammad Gusti melaporkan untuk Awani Sarawak. Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak untuk malam ini. Saya Ning Senyambar. Salam hormat.